Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Buletin 1.30 24 Julai bersama saya Syahira Izzati Yaakob. Tajuk utama tengah hari ini. Prosiding inkuas punca kematian Muhammad Adib tamat. SKMM buru dalam guna nama Perdana Menteri promosi Bitcoin. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mahkamah Kurnia Shah Alam menutup prosedur inkuas bagi menentukan punca kematian anggota bomba Muhammad Adib Muhammad Kasim yang terkorban dalam insiden kekecohan di Kuil Sri Maha Mariaman Subang Jaya tahun lalu. Coroner Rofiah Muhammad membuat keputusan itu selepas berpuas hati dengan keterangan saksi yang dipanggil sepanjang 41 hari prosedur berjalan. Dalam prosiding terakhir hari ini, Rofiah berkata setelah meneliti keterangan sedia ada, beliau juga memutuskan untuk tidak memanggil mana-mana saksi lain. Bagaimanapun pihak berkepentingan dijemput untuk mengemukakan hujahan bertulis sebelum atau pada 21 Ogos depan. Setakat ini, hanya pihak keluarga mewakili Muhammad Adib bercadang mahu memasukkan hujahan bertulis dan diputuskan 21 Ogos depan sebagai tarikh mengemukakan hujahan itu. Prosiding inquest bermula 11 Februari lalu menyaksikan 30 saksi dipanggil memberi keterangan dan 137 barang kes dikemukakan. Sementara itu, Mahkamah Kurnia menetapkan 9 Ogos depan tarikh keputusan pengurusan permohonan ex parte atau sebelah pihak terhadap Peguam Negara Tommy Thomas. Ia akan memuktamadkan dua isu berbangkit dikemukakan Peguam Keluarga, termasuk mempersoalkan sejauh mana Peguam Negara boleh terbabit dalam prosiding kelab. Manakala isu kedua dibangkitkan membabitkan affidavit yang difailkan Tommy dan pegawai pengendali terdahulu sama ada diterima atau sebaliknya. Coroner Rofiah Muhammad memerintahkan kedua-dua pihak memfailkan hujahan pada 5 Ogos depan. Tommy menerusi affidavit yang terbaru berkata beliau tidak pernah campur tangan dalam affidavit terdahulu yang difailkan oleh pegawai pengendali inquest Hamdan Hamzah. 16 Julai lalu, bapa Muhammad Adib, Muhammad Kasim Abdul Hamid memfailkan permohonan perintah komitel kepada Peguam Negara Tommy Thomas kerana menghina mahkamah berkaitan proses inkuari kematian anaknya. Swafoto Sportif, unlock your style dibawakan oleh Vivo S1. Satu siasatan dijalankan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM bagi mengenal pasti dalam penyalahgunaan nama Perdana Menteri oleh pihak yang tidak bertanggungjawab menerusi email dan laman sesawang bagi meraih sokongan peribadi dan mempromosi perniagaan Bitcoin. Dalam satu kenyataan yang dikeluarkan, SKMM memaklumkan siasatan itu juga akan mendapatkan kerjasama Polis Diraja Malaysia PDRM. Kewujudan dan penghantaran sebarang komen, permintaan, cadangan atau komunikasi palsu adalah satu kesalahan di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 yang memperuntukkan denda maksimum RM50,000 atau penjara 1 tahun atau kedua-duanya. Isnin lalu, Pejabat Perdana Menteri dalam kenyataannya berkata, terdapat 2 insiden oleh pihak yang tidak bertanggungjawab menyalahgunakan nama Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad menerusi email dan laman sesawang bagi meraih sokongan peribadi dan mempromosi perniagaan Bitcoin. Baik, kerajaan belum memutuskan sama ada Malaysia akan meratifikasi Perjanjian Komprehensif dan Progresif bagi Perkongsian Trans-Pasifik CPTPP. Menurut Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Dr. Ong Kian Ming, kerajaan masih memerlukan lebih masa untuk menilai perjanjian itu memandangkan CPTPP adalah satu perjanjian yang kompleks dan komprehensif.
Kerajaan masih belum memutuskan sama ada Malaysia akan meratifikasikan perjanjian CPTPP atau tidak. CPTPP adalah suatu perjanjian yang kompleks dan komprehensif di mana komitmen yang dipersetujui di bawah CPTPP mempunyai impak yang besar kepada sebahagian undang-undang, dasar peraturan dan amalan semasa kerajaan, termasuk yang melibatkan bidang kuasa kerajaan negeri. Tambah Dr. Ong lagi, kerajaan juga belum memutuskan sama ada untuk membentangkan hasil kajian CPTPP kepada umum. Selain Malaysia, Brunei, Peru dan Chile belum meratifikasi CPTPP. CPTPP adalah perjanjian perdagangan yang dirundingkan semula daripada Perjanjian Perkongsian Trans-Pasifik TPPA selepas Amerika Syarikat menarik diri daripada TPPA. Perbicaraan kes membabitkan dana SRC International Sdn Bhd berjumlah 42 juta ringgit yang dihadapi Datuk Seri Najib Tun Razak ditangguhkan esok berikutan peguam bela tidak sihat. Pada prosiding kes pagi tadi, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur diberitahu bahawa peguam Harvin Devjit Singh yang sepatutnya meneruskan menyoal balas saksi bercuti sakit. Selain itu, Tan Sri Muhammad Syafiee Abdullah yang mengetuai pasukan pembelaan juga tidak dapat mengambil alih menyoal balas saksi pada hari ini kerana mengendalikan kes lain. Manakala seorang lagi peguam Farhad Raid juga sakit dan tidak hadir sejak semalam. Permohonan pasukan pembelaan di hadapan Hakim Mahkamah Tinggi Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali untuk prosiding ditangguhkan itu disokong pasukan pendakwaan yang juga tidak dapat menyediakan saksi lain dalam masa singkat. Strategi Literasi Kewangan Kebangsaan 2019-2023 yang diumumkan semalam dijangka memerlukan perbelanjaan 1.87 juta ringgit. Menteri Kewangan Lim Guan Eng juga menyeru pembabitan bersepadu semua pihak supaya tiada golongan yang tercicir dalam inisiatif ini. Literasi kewangan bukanlah untuk menggalakkan rakyat Malaysia menjimatkan wang. Semua pun kita harus berjimat cermat. Tapi yang penting ialah macam mana kita uruskan kedudukan kewangan kita supaya tidak melebihi hasil atau pendapatan yang kita ada. Perbelanjaan itu dibiayai oleh ahli FE Network sepanjang tempoh strategi kebangsaan dilaksanakan. Terdahulu, Guan Eng menghadiri Majlis Pelancaran Strategi Literasi Kewangan Kebangsaan 2019-2023 oleh Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. FE Network ditubuhkan pada 2016 sebagai satu platform yang terdiri daripada institusi dan agensi yang komited untuk meningkatkan literasi kewangan rakyat Malaysia. Semua ahli Financial Education Network dijemput Kementerian Pendidikan. Malaysia kekal peneraju sektor aero angkasa di rantau ASEAN dengan nilai ekspor mampu mencecah 9.75 bilion ringgit tahun ini. Sasaran positif bersandarkan kemampuan pemain industri tempatan membekal lebih banyak peralatan dan bahagian berteknologi tinggi untuk pengeluar pesawat Boeing dan Airbus pada masa depan. What matters most is our country is receiving quite a bit of interest, and that's not because of other reasons, but because we have the expertise, we have the talents, and we have the quality, and people trust Malaysian products. Beliau ditemui selepas lawatan kerjanya ke syarikat pengeluar bahagian pesawat Spirit Aerosystem yang berpangkalan di Amerika Syarikat. Ketika ini, subsektor pembuatan menyumbang 48% kepada ekspor industri aero angkasa tempatan dengan nilai 6.97 bilion ringgit. Tahun lalu, 11 projek pelaburan sektor aero angkasa telah diluluskan dengan nilai 813.3 juta ringgit. 41% daripadanya pelaburan langsung asing. Ketika ini, sektor aero angkasa menyediakan lebih 2,400 peluang pekerjaan kepada rakyat tempatan. Filem Kingdom yang ditayangkan di Pawagam sejak 18 Julai lalu mendapat sambutan memberangsangkan, mengangkat nilai persahabatan dan kesetiaan sebagai tema utama. Filem arahan Shinsuke 1 itu diadaptasi dari sebuah siri manga yang kini telah terjual lebih 40 juta cetakan di seluruh dunia.
最後にお前の声が聞けてよかった私が欲しているのは在任衛星の国 Ramai peminat akui tertarik dengan aksi pelakon filem Kingdom ketika melakonkan babak bertempur. Penggunaan imej janaan komputer CGI pada filem ini juga berkualiti, terutama adegan peperangan membabitkan puluhan ribu tentera. Tapi bagi saya, ianya sungguh cantiklah perbuatan mereka daripada moving satu scene ke satu scene yang lain. Dia sangat tersusun dan kami semua boleh faham walaupun yang mana bukan follow dia punya komik. Selain itu, jalan cerita yang menarik dan penuh dengan aksi ini dapat memberi impak dan motivasi kepada penonton untuk tidak mudah mengalah. So for me, pada yang tengok ni memang sepatutnya tengoklah. Dia movie yang memberi semangat. Bagaimana kita jatuh sekalipun, kita tetap bangun semula. Dan juga bagaimana orang yang itulah slave, hamba tu kan. Untuk jadi semula sebagai general, raja yang telah dibuang menjadi raja semula. Totally sepatut tengok. Filem Kingdom mengisahkan seorang lelaki yatim piatu yang bercita-cita untuk keluar dari kancah kemiskinan dari seorang hamba untuk menjadi seorang jeneral dengan niat untuk menyatukan negara China. Filem arahan Shinsuke Sato dan dibintangi pelakon Kento Yamazaki dan Ryo Yoshizawa. Sejak pelancaran filem Kingdom pada 19 April 2019 di Jepun, filem ini telah meraih lebih 5 bilion yen dan mendapat tontonan seramai 3.7 juta penonton. Pinewood Studio melancarkan salah satu filem blockbuster daripada Jepun iaitu Kingdom yang mana merupakan ciptaan daripada Yasuhi Sahara. Rata-rata peminat yang datang hari ini sangat berpuas hati dengan jalan cerita yang berbeza ini dan jangan lupa datang ke Pawangan berdekatan rumah anda untuk menyaksikan filem Kingdom ini. Arfahanin Natiza Abdul Halim melaporkan. Istiadat Pertabalan Suri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong ke-16 mengulangi sejarah almarhum Ayahanda Baginda dan almarhum Ayahanda Raja Permaisuri Agong. Raja dan rakyat berpisah tiada. Dalam laporan khas 25 hingga 29 Julai ini. Bersama saya besar impaknya. Laris selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Laporan antarabangsa. Pihak berkuasa Perancis mengeluarkan amaran tahap jingga berikutan gelombang haba kedua yang melanda negara itu. Menurut Agensi Meteorologi Kebangsaan, amaran tahap kedua tertinggi diaktifkan di 81 daripada 96 wilayah di negara itu dan penduduk dinasihatkan untuk berjaga-jaga. Bandaraya Bordeaux di barat daya negara itu mencatatkan suhu tertinggi 41.2 darjah Celsius mengatasi 40.7 darjah Celsius pada Ogos 2003. Syarikat Tenaga Perancis EDF menutup 2 reaktor di loji kuasa nuklear Goftech dan Tanit-Garonne untuk menghadkan pemanasan air yang digunakan untuk mengekalkan reaktor sejuk. Akhir Jun lalu, Perancis merekodkan suhu tertinggi 46 darjah Celsius di selatan negara itu. Gelombang haba juga dijangka melanda beberapa negara Eropah lain termasuk Belgium, Jerman dan Belanda. Baik, 4 kanak-kanak maut dalam kebakaran di sebuah kem musim panas di timur Rusia. Menurut seorang pegawai penguatkuasa undang-undang, kebakaran dipercayai berpunca daripada pemanas mudah ali yang rosak. Kebakaran yang tercetus di rantau Khabarovsk awal pagi semalam mengakibatkan 20 kemah hangus dijilat api. Ketika kejadian, 189 kanak-kanak berusia antara 7 hingga 15 tahun berada di kem berkenaan. Menurut Kementerian Kesihatan Rusia, 6 kanak-kanak dimasukkan ke hospital manakala 5 orang dewasa menerima rawatan luar. Susulan kejadian, Jawatan Kuasa Penyiasatan Rusia telah membuka kes jenayah atas tuduhan kematian dan kegagalan mematuhi piawaian keselamatan. Kira-kira 19 anggota tentera dan orang awam dibunuh dalam satu serangan kumpulan bersenjata di Timur Republik Kongo. Kesemua mangsa termasuk 2 kanak-kanak dibunuh dengan parang dan ditembak di Bandar Beni dan sebuah bandar berdekatan Arigati. Pakatan Angkatan Demokratik ADF yang dikaitkan dengan kumpulan militan Daesh dipercayai mendalangi serangan. 4 yang lain dilaporkan turut cedera. Pihak berkuasa kini sedang mengesan suspek yang terbabit dalam insiden berkenaan. ADF adalah kumpulan bersenjata dari Uganda yang melakukan pembunuhan beramai-ramai di sekitar bandar bergolak Beni sejak 2014.
Arab Saudi mengutuk tindakan rejim Zionis merobohkan kediaman penduduk Palestin dalam satu operasi kontroversi. Riyadh turut menggesa kuasa besar dunia untuk campur tangan bagi menghentikan pencerobohan dan kekejaman yang menyasarkan penduduk Palestin. Melalui satu kenyataan, Kabinet Arab Saudi mengutuk sekeras-kerasnya dan mengecam Israel kerana merobohkan puluhan kediaman di timur Baitul Maqdis. Israel merobohkan 12 bangunan milik Palestin termasuk beberapa bangunan bertingkat pada Isnin lalu. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB mendapati sekurang-kurangnya 24 orang termasuk 14 kanak-kanak terpaksa berpindah. Tindakan merobohkan rumah penduduk Palestin yang sebahagian besarnya masih dalam pembinaan itu turut dikutuk Kesatuan Eropah EU. Besar impaknya. Laris selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Habis terjual selewat-lewatnya Jumaat ini. Ia berikutan sambutan kurang memberangsangkan pada sesi penjualan tiket di Stadium Darul Aman semalam yang menyaksikan hanya 26,000 tiket termasuk 10,000 tiket khas KFA berjaya dijual, namun masih memiliki baki lebih kurang 4,000 keping tiket lagi untuk dibeli peminat. So kita akan minta kebenaran daripada Stadium Shah Alam untuk buka di kaunter ke hari Jumaat ni dalam maybe 2 jam ke macam tu untuk kita bagi kepada fan yang ada di Lembah Kelang untuk mai dan beli tiket di situ. Itu satu. Kedua, langkah yang kita akan ambil, kita sebenarnya boleh surrender tiket yang tak habis tu kepada online. Sesi penjualan tiket di Stadium Darul Aman semalam menyaksikan sambutan agak suram diterima KFA selepas hanya lebih kurang 15 minit terawal dipenuhi peminat. Namun selepas itu suasana agak lengang dengan peminat yang hadir tidak perlu beratur panjang untuk membeli tiket. Ia berbeza dengan penjualan tiket di Stadium Perak dan di daerah sekitar negeri Perak apabila kesemua 27,000 tiket yang diperuntukkan untuk peminat habis terjual dalam tempoh 2 jam sahaja. Bagi pengendali kedah Aidil Syahrin Saha, ada mesej yang mahu disampaikan kepada penyokong-penyokong skuad Lang Merah. I always respect the fans. Like I always say, the fans. Football is nothing without fans. So let's hope that we still have 3 more days. Yeah, I hope the fans come and support the team because the team will be nothing without the fans. So let's hope that they come and support us. Perlawanan akhir Piala FA antara Kedah dan Perak dijadualkan berlangsung Sabtu ini di Stadium Nasional Bukit Jalil. Seorang pelajar wanita tingkatan 4 dari Sekolah Menengah Sains Kuala Selangor SMSKS Sarah Sofia Muhammad Ilham bakal mencipta sejarah apabila terpilih sebagai pendaki wanita termuda dalam satu ekspedisi menakluk puncak tertinggi di benua Eropah iaitu Gunung Elbrus di Rusia. Misi ekspedisi yang dikelolakan oleh Kelab Jelajah Alpine Malaysia dengan kerjasama bahagian sukan, kurikulum dan kesenian, Kementerian Pendidikan Malaysia KPM itu akan bermula pada 9 Ogos depan dan ekspedisi dijangka memakan masa selama 9 hari bergantung kepada keadaan cuaca di gunung berkenaan. Majlis Pelancaran dan Penyerahan Jalur Gemilang disempurnakan oleh Pengarah Bahagian Sukan, Kurikulum dan Kesenian KPM, Zainal Abbas di Putrajaya. Turut hadir Presiden Kelab Jelajah Alpine Malaysia, Muhammad Ilham Ishak, Penasihat Kelab Zainuddin Lod serta Pengetua SMSKS, Muhammad Syahadan Abdul Rahman. Sarah Sofia yang berasal dari Subang, Selangor akan diiringi 5 lagi pendaki sokongan dalam usaha beliau menawan puncak Elbrus setinggi 5,642 meter selain keadaan cuaca yang tidak menentu termasuk ribut salji dan suhu di paras bawah beku negatif 30 darjah Celsius. Saya berharap walaupun Gunung Elbrus mempunyai isu sebanyak negatif 20 Celsius dan merupakan gunung tertinggi di Eropah, namun saya berharap agar ekspedisi ini akan berjaya. Dan juga saya ingin meniup semangat para belia di negara kita untuk berjaya dalam segala bidang yang diseburi. Malaysia boleh. Youth power. Pendakian Sarah Sofia ke puncak Elbrus dijangka juga bersempena dengan misi ekspedisi Belia Merdeka 2020 yang juga merupakan salah satu gunung yang tersenarai dalam 7 puncak tertinggi di dunia iaitu Seven Summit. Juga misi untuk mengibarkan jalur gemilang bersempena Hari Kemerdekaan Malaysia ke-62 tahun ini selain meraihkan pencapaian wawasan 2020 yang bakal disambut tahun hadapan.
Tinggal kira-kira 4 bulan sahaja lagi sebelum Sukan SEA 2019 berlangsung di Filipina hujung tahun ini. Selain cabaran dalam gelanggang, kontijen negara juga diperingatkan agar bersedia mengharungi pelbagai ujian lain. Antaranya logistik, memandangkan terdapat pembahagian pusat pertandingan oleh penganjur. Kontijen negara giat mempersiapkan diri di padang latihan kira-kira 4 bulan sahaja lagi sebelum tamasya Sukan SEA 2019 dilangsungkan di Filipina. Dari tinjauan yang dilakukan barisan pegawai pasukan, secara keseluruhannya tiada kebimbangan dari segi persediaan yang dilakukan oleh atlet negara. Cuma mereka turut diperingatkan agar bersedia mental dan fizikal ketika berada di Filipina sepanjang November dan Disember itu nanti disebabkan kepadatan dan taburan lokasi pertandingan. Kerana kali ini kluster yang berbeza, ada 3 kluster utama di Metro Manila, di Clark dan juga di Subic. Ditambah lagi dengan kluster-kluster solo yang scattered around Philippines. Jadi cabaran untuk atlet untuk melalui perjalanan mereka lah. Masalah penyediaan makanan halal dan kesesakan lalu lintas juga sudah dimaklumkan kepada jawatan kuasa penganjur. Gambaran awal bilangan atlet yang mengambil bahagian edisi kali ini dijangka diketahui Ogos depan apabila mesyuarat pemilihan dijadual hujung bulan Julai. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 7, 5, 3. Pelumba Loto Sudal Caleb Ewan gah merakam kemenangan peringkat kali kedua pada Perlumbaan Tour de France edisi 2019. Perlumbaan yang sudah memasuki peringkat ke-16 itu turut dicemari dengan insiden kemalangan membabitkan juara bertahan Geraint Thomas di awal perlumbaan. Namun Thomas yang kembali menyambung kayuhan terus mengekalkan cabarannya kepada pendahulu Julian Alaphilippe selaku pemegang jersey kuning pendahulu keseluruhan. Peringkat ke-16 perlumbaan membabitkan laluan sejauh 177 km bermula dan berakhir di Nimes. Memasuki kilometer ke-48, juara bertahan Geraint Thomas dari pasukan Inues terbabit kemalangan. Meninggalkan basikalnya yang mengalami kerosakan di tepi jalan, Thomas kembali menyambung kayuhannya menggunakan basikal baru. Selain itu, tumpuan utama tetap terarah kepada persaingan menuju penamat dengan hembusan beramai-ramai. Dan pelumba Loto Sudal, Caleb Ewan berjaya mengekalkan rentak kayuhannya untuk bergelar juara peringkat, mengulangi kejayaannya mengungguli peringkat ke-11 perlumbaan sebelum ini. Persaingan Alaphilippe dan Thomas bagi perebutan jersey kuning pula kekal dengan jarak perbezaan masa 1 minit 35 saat, berbaki 5 peringkat perlumbaan lagi. Buletin 1.30 sampai di sini. Kami tinggalkan anda dengan visual meluncur di kawasan Bukit Berpasir di New Zealand. Saya Syahira Izzati Yaakob. Salam hormat dan Assalamualaikum.